Kepala Bekalan B28 dan Kepala Pembangunan P28 di bawah Kementerian Pengangkutan. Biasa. Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 669 oleh Yang Berhormat Kubang Krian bagi maksud Bekalan B28 Kementerian Pengangkutan. Sila Yang Amat, Kubang Krian. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Pengerusi, saya Salahuddin Haji Ayub, Kubang Krian, mencadangkan bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurangkan sebanyak RM10 daripada maksud bekalan B28 Kementerian Pengangkutan kod 10000 emolument, iaitu dengan memotong gaji Menteri Pengangkutan sebanyak RM10. Datuk Pengerusi, mengambil suatu tanggungjawab sebagai rakyat yang mewakili sebahagian besar yang menggunakan pengangkutan awam dalam negara kita, dengan penuh sedar saya berdiri pada hari ini untuk mengemukakan satu isu yang sangat besar kesannya terhadap keselamatan, khususnya pengguna-pengguna pengangkutan awam dalam negara kita. Apapun yang berlaku adalah mudah untuk kita menyatakan ianya merupakan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang perlu diingatkan adalah kita hidup dalam pendekatan sebab-sebab, the law of cause and effect, dengan izin yang kita harus mempertanggungjawabkan sesuatu perkara itu kepada pihak yang berwajib. Dalam isu pertama yang ingin saya bangkitkan adalah tentang kecuaian, isu kecuaian yang semacam disengajakan oleh pihak Kementerian Pengangkutan. Di sini saya ingin memperjelaskan tentang beberapa isu yang melibatkan kenderaan besar, kenderaan berat di bawah tanggungjawab kementerian yang setakat tahun 2005 yang saya cuba uruti berdasarkan kepada beberapa fakta yang dibekalkan, yang melibatkan beberapa kemalangan maut yang melibatkan bas-bas ekspres dan juga bas-bas persiaran maupun bas-bas yang disewa untuk tujuan-tujuan tertentu, yang akhirnya berakhir dengan kemalangan maut yang sangat mengerikan. Ini bukanlah satu kejadian pertama yang saya sifatkan suatu dengan izin negligence ataupun suatu kecuaian yang bersiri, satu kemalangan maut bersiri yang melibatkan bilangan nyawa yang tidak sepatutnya sebuah negara dalam negara kita ini, yang mengorbankan jumlah manusia yang lebih parah daripada pejuang-pejuang intifadah di Palestin. Kemalangan-kemalangan yang melibatkan kerana besar ini bolehlah kita ibaratkan sebagai keranda bergerak yang sekiranya tidak terus dipantau dengan cermat dan serius dan prihatin oleh menteri yang bertanggungjawab ini, akan terus-menerus mengakibatkan kenderaan jenis ini akan terus berada di atas jalan-jalan raya negara kita, yang kita semua faham bahawa kenderaan kelas ini adalah digunakan 70% lebih oleh mereka yang berpendapatan sederhana dan berpendapatan rendah, yang menggunakan sistem pengangkutan awam seperti bas ekspres yang sangat diperlukan dalam negara kita. Dalam siri kronologi ataupun kronologi strategi bas ini, ingin saya mengukakan bahawa pada tarikh 70 Julai 2006, 11 orang maut, 35 parah bila bas pelancong terbalik dan jatuh di longkang kilometer 160.8 Lebuh Raya Utara Selatan. 2 Mac 2007, 2 orang terbunuh, 18 cedera parah dalam kemalangan yang berlaku di kilometer 897
Lebuh Raya Utara Selatan. 9 Mac 2007, 6 orang terbunuh, 20 parah apabila sebuah bas tergelincir ke dalam jurang di kilometer 254 Lebuh Raya Utara Selatan. 13 Ogos 2007, 20 maut di kilometer 229 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran dengan Taiping, Perak. 7 Disember 2008, 10 penumpang maut, yang lainnya cedera parah dalam tragedi di kilometer 146.5 Lebuh Raya Utara Selatan. Pada 14 April 2009, 6 orang maut yang melibatkan sebuah bas ekspres 2 tingkat yang menemui kemalangan di kilometer 443 Lebuh Raya Utara Selatan. 26 Disember 2009, 10 maut dan yang lain cedera parah di kilometer 272.8 Lebuh Raya Utara Selatan. Kemudian pada Oktober dalam tahun yang sama, kita melihat berlaku di Sarawak, di mana yang menyebabkan 7 maut dan 38 cedera. Jika dihitung jumlah nyawa setakat 2006 sahaja sampai ke tahun ini, kemalangan maut yang melibatkan kenderaan berat seperti bas ini telah mengambil nyawa hampir 70 orang dalam kemalangan ngeri ini. Oleh itu, Datuk dan Pertua, kemalangan ini berlaku secara bersiri dan mengikut laporan-laporan yang diutarakan oleh banyak pihak yang berwajib, seperti Jabatan Pengangkutan Jalan sendiri, daripada Kementerian Pengangkutan sendiri. Ianya disebabkan atas 2 faktor yang berulang-ulang. Yang pertamanya ialah tentang pemandu-pemandu bas yang apabila dijalankan ujian dadah, maka ia positif. Berulang-ulang yang melibatkan kemalangan besar ini. Jadi oleh itu saya amat heran, oleh kerana kemalangan ngeri yang melibatkan kenderaan besar ini yang berlaku berulang-ulang, dan sekali berlaku kemalangan itu melibatkan nyawa yang terkorban begitu ramai, tidak adakah satu jalan penyelesaian bagi kementerian bagi memastikan pemandu-pemandu bas ekspres ini adalah mereka yang terdiri daripada mereka yang bebas dari dadah dan mereka yang benar-benar menepati piawai untuk mereka menjadi seorang pemandu bagi kenderaan awam ini. Ini berulang-ulang. Kalau tidak percaya berlaku malam ini ataupun berlaku pada besok, maka akan barang pasti majoritinya kes-kes ini melibatkan pemandu-pemandu yang akhirnya kita melihat berlakunya ujian yang positif, mereka mengambil dadah ataupun dadah jenis baru seperti ais, seperti ekstasi dan seumpamanya. Jadi saya ingin menekankan di sini bahawa kenapa Kementerian Pengangkutan tidak memandang serius tentang isu ini. Sebagai contoh, tidak bolehkah dilakukan suatu operasi yang serius, suatu action plan yang serius, yang konsisten, mungkin dalam masa 6 bulan, untuk setiap malam diadakan atau setiap masa diadakan satu siri pemeriksaan terhadap semua pemandu-pemandu bas ekspres yang bergerak setiap hari pada hari itu, untuk memastikan bahawa dalam masa kalau berlaku kemalangan maut itu, sebagai contoh yang terbaru, berlaku pada 14 April 2009, berlaku pada 11 Oktober yang lalu, berlaku pada 18 hari bulan Ogos yang lalu, minggu depan, bulan depan, kita akan mendapati lagi ramai lagi pemandu-pemandu yang jenis ini yang masih mereka diberikan keizinan untuk memandu bas yang seperti ini. Oleh itu saya ingin menarik perhatian di sini, bukanlah sangat nak potong gaji itu, bukanlah sangat isu nak potong gaji kerana dengki dengan menteri, itu bukan isunya. Tetapi ini adalah melibatkan satu kemalangan ngeri yang telah mengorbankan banyak nyawa, yang kenderaan jenis ini dinaiki ataupun mampu dinaiki oleh rakyat kelas bawahan yang semacam tidak dipedulikan oleh mana-mana pihak yang terlibat. Datuk yang Pertua,
Kita mungkin biasa menaik kapal terbang, sama ada Mars, AirAsia ataupun Firefly. Setiap kali mendaratnya pesawat ini, kita melihat bagaimana seriusnya juru-juru teknik, bagaimana seriusnya para engineer memeriksa pesawat tersebut. Hatta saya diberitahu kalau pilot tersebut mengalami gangguan mental, gangguan yang paling kecil pun mungkin sakit gigi, tidak akan diizinkan menerbangkan pesawat tersebut. Kenapa? Kerana isunya adalah isu keselamatan. Isunya adalah isu untuk menjaga paling tidak pemeriksaan paling maksimal terhadap sistem pengangkutan awam kelas A ini, kelas 1 ini.